Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum at-talabah wal musyahidin ila barnamij kelas bimbingan perdana SPM 2021. Dan selamat datang kepada semua pelajar. Kali ini kita bertemu sekali lagi untuk kelas bimbingan SPM Bahasa Arab 2021. Baik, insyaAllah pada malam ni kita akan bincang sikit tentang beberapa tajuk. Okay, Ustaz akan fokus kepada beberapa tajuk yang mana tajuk berkenaan boleh dikatakan amat penting lah. Okey, amat penting dalam bahasa Arab. Okey, sangat diberi penekanan. Okey, iaitu bahagian nahwu dan i'rab. Okey, bahagian nahwu dan i'rab. Okey, baik pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minta semua pelajar bersedia dengan nota yang dibekalkan oleh guru kamu beserta dengan alat tulis. Mudah-mudahan apa yang kita cuba bincangkan, apa yang kita cuba yang Ustaz cuba sampaikan kepada kamu malam ni, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat sama-sama untuk kita menghadapi ataupun mengambil peperiksaan SPM yang tak lama lagi. Okey, baik pelajar, terus kepada bahagian nahwu, iaitu Ustaz fokus kepada i'rab sahaja. Okey, bahagian i'rab sahaja. Nampak skrin di paparan kamu? Ada. Okey, baik. Baik. Okey. Okey, baik. Okey, untuk pengetahuan kamu, soalan i'rab adalah soalan di dalam bahagian ba'. Bahagian kefahaman, yang mana kamu sedia maklum bahawa bahasa Arab ni terdiri daripada 3 bahagian kan. Kertas 1 terdiri daripada 3 bahagian. Bahagian alif, bahagian ba' iaitu soalan kefahaman. Di situ terdapat soalan i'rab. Di situ terdapat soalan i'rab dan di sini Ustaz senaraikan tajuk-tajuk yang berkaitan yang mungkin akan disoal, okey, tentang i'rab. Jadi tajuk nahwu ni banyak saja. Tajuk nahwu ni cukup banyak. Lebih kurang termasuk uslub, ta'ajub, okey. Ayu, lebih kurang dalam 20 lebih. Tapi hanya lebih kurang 13 tajuk sahaja difokuskan untuk soalan i'rab, Baik, soalan i'rab mubtada khabar. Mubtada khabar tajuk tersebut. Jadi kita perlu fokus sebab di situ ada ruang untuk ditanya bahagian i'rab. Itu juga dengan al-fa'il. Al-fa'il. Yang ketiga, naibul fa'il. Naibul fa'il. Seterusnya yang keempat, al-maf'ulun bih. Al-maf'ulun bih. Yang kelima, al-hal. 6, ismul majrur. Al-ismul majrur, kemudian al-mudhafu ilaih, al-badal mutabiq, an-na'at, al-zarf, al-fi'l al-mudhari', dan lamun nafiyah lil jins, dan yang terakhir ialah an-nawasikh. Di mana an-nawasikh ni tajuknya agak panjang kerana melibatkan beberapa huruf. Itu fi'il dan kana dan sara adalah fi'il madhi, dia tuan-tuan nawasikh, kana, sara, inna dan lakinna. Dan ketiga 13 tajuk ini, okey, mungkin akan ditanya, okey, soal tentang i'rab. Okey. Baik, pada malam ni kita kalau boleh Ustaz nak bahagikan kepada beberapa bahagian lah. Okey, bukan nak terangkan semua sekali dari tajuk yang pertama sampai ke 13 ni mungkin tak habis.
Kalau nak tunggu sampai pukul 6 pagi esok mungkin baru habis kot 1 sehingga 13. Jadi Ustaz tak mau fokus semua tajuk lah. Jadi pada malam ni Ustaz fokus kepada tajuk yang mana, okey, yang mana halatu, itu halnya hanya marfu' saja. Okey, hanya marfu'. Jadi cuba lihat. Ustaz, Ya, Ustaz gerakkan slide lah. sorry. Ustaz gerakkan slide ke belum? Stop sharing Slide berubah dah. Kami tengok muka Ustaz yang pertama tadi. Kami tengok introduction dia. Okey, sorry. Rupanya dia tak boleh nak tegang cawan ni. Pegang cawan ni tak nampak Okey, yang ni okey Sorry. Ustaz share balik. Ustaz share list screen sekali. Okey, share. Share lagi sekali. Okey, nampak Boleh. Nampak. Okey, Ustaz cuba pergi dekat slide show Ustaz. slide show atas ni Sebelum animation tu. Okey, yang ni Klik di situ. klik. Kemudian Okey, pergi ke setup slideshow. setup slideshow. Kat mana tu setup slideshow tu? Sebelah hide slide. Bawah design. Bawah design. Ya. Okey, klik situ. Okey, pilih yang nombor 2 tu. Close by an individual. Ni remove by ini. Individual. Yes. Okey, kemudian okey. Klik okey. Kemudian cuba besarkan slide tu. Yang di bahagian bawah sekali kan. Show kami tu. Kemudian boleh tekan cawan ni. Ya, cawan. Okey. Okey, sorry saya tak besar. Okey, terima kasih. Baik, 13 tajuk tadi yang Ustaz sebut tadi. Ada mubtada khabar, fa'il, naib fa'il, maf'ulun bih, hal, isim majrur, mudhafun ilaih, badal mutabiq, na'at, zarf, fi'lul mudhari' dan lamun nafiyah dan yang terakhir an-nawasikh. Okey, tiga tajuk ni di dalamnya mungkin di soalan i'rab. Okey, pada malam ni kita cuma nak fokus kepada 3 tajuk saja. Mudah-mudahan kamu dapat apa yang kita cuba sampaikan pada malam ini, iaitu mubtada wal khabar, al-fa'il dan naib fa'il. Okey, jadi dalam bahagian i'rab ni kamu perlu kuasai. Okey. Jadi kita lihat di sini terdapat hukum yang mana di situ terdapat hal marfu' atau disebut hukum dalam sekolah, hukum marfu', mansub, majrur, majzum. Ini untuk fi'il mudhari' dan yang terakhir mabni. Okey. Jadi tak cuba buat jadual supaya kamu nampak pada malam ni dan pada malam ni punya mauqi' apa yang hukumnya marfu'. Okey. Mauqi' mubtada marfu'. Okey, mubtada marfu' juga dengan khabar marfu', fa'il marfu', naib fa'il marfu'. Baik. Malam ni kita akan cuba fokus kepada 4 tajuk ni sahaja. Iaitu mubtada, khabar, fa'il, naib fa'il. Kesemuanya adalah marfu'. Okey, semuanya adalah marfu'. Okey, kalau kamu lihat di sini ada mauqi' i'rabnya yang mana terdapat 2 hukum. Okey, 2 hukum. Iaitu seperti khabar an-nawasikh, iaitu inna, khabar inna adalah marfu' dan isim inna adalah mansub.
juga dengan isim kana adalah marfu' dan khabar kana adalah marfu'. Okey. Terdapat juga mawqi' i'rab atau terdapat 3 hukum, 3 hal marfu', mansub dan majrur, iaitu an-na'at, di mana dia itu terdapat, dan badal. Na'at, marfu', mansub, majrur juga dengan badal mutabi'. Okey, boleh menjadi marfu', mansub dan majrur. Okey, jadi Ustaz tak fokus kepada tajuk yang lain yang Ustaz sebutkan ini, cuma nak fokus kepada 4 tajuk ni saja pada malam ini, iaitu mubtada, khabar, fa'il dan naib fa'il. Okey. Di mana 4 tajuk ni ialah tajuk tingkatan 4 dia. Kamu boleh tengok buku teks kamu tingkatan 4. Okey, ini tajuk yang awal, iaitu mubtada wal khabar. Okey, fa'il dan naib fa'il. Okey. Boleh ya? Baik, yang seterusnya untuk i'rab ni, apa lagi yang perlu kamu tahu, iaitu jenis huruf tadi. Okey. Mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, zu. Di mana zu ni ialah daripada minal asma'il khamsah, dan juga fi'il mudhari'. Okey. Jadi jenis-jenis mufrad, musanna, jamak ni kamu perlu tahu. Dia ada perbezaan alamatnya. Ini dipanggil alamat. Okey. Halnya marfu', alamatnya adalah dhammah. Sekiranya perkataan tersebut mufrad, sama ada muzakkar ataupun muannas, halnya adalah hal mansub, alamatnya adalah fathah. Okey. Maksud alamatnya adalah fathah. Juga dengan sekiranya dia majrur, maka alamatnya adalah kasrah. Okey. Jadi Ustaz rasa nak transfer sikit tentang mufrad ni. Itu dah pada perjumpaan ataupun kelas pada kali yang pertama bersama dengan Ustazah Ruzita, asalnya dah ada sebut benda ni, di mana mufrad muzakkar ni seorang lelaki, mufrad muannas seorang perempuan, musanna muzakkar seorang dua orang lelaki, musanna muannas dua perempuan. Alamatnya sama, alif, ya. Okey, alif, ya sama saja. Tapi bagi jamak muzakkar salim, di mana bermaksud untuk ramai lelaki dengan lebih daripada 2. Jamak muzakkar salim dah lebih daripada 2. Okey. Hal marfu'nya adalah waw, alamatnya adalah waw, mansub ya, dan majrur adalah ya. Okey, jamak muannas salim ialah untuk ramai perempuan lebih daripada 2. Okey. Marfu' dengan dhammah, mansub bil kasrah, majrur bil kasrah. Di sini mansub bil fathah. Di sini. Saya betulkan di sini. Betul. Alamat itu dhammah, kasrah. Jadi saya tersilap tadi. Dengan jamak taksir. Jamak taksir marfu' bil dhammah, mansub bil fathah, dan majrur bil kasrah. Okey. Zu. Jadi zu ni adalah daripada asma' khamsah. Di mana asma' khamsah ni kita hanya fokus kepada zu sahaja. Apa maksud zu? Zu ni bermaksud pemilik, ataupun tuan, ataupun orang yang memiliki sesuatu lah. Okey, orang yang memiliki sesuatu. Okey. Zu marfu' bil waw, mansub bil alif, dan majrur bil ya, majrur bil ya. Okey. Dan yang terakhir, selain daripada isim, fi'il juga boleh ditanya untuk bahagian i'rab, dan terdapat hukum marfu'. Okey, marfu'. Nanti kita akan fokus sebenarnya baliklah fi'il mudhari' dia ada dengan dhammah dan subutin nun. Subutin nun ni adalah untuk af'al khamsah, dan fathah untuk fi'il sebut yaf'alu jadi yaf'ala. Okey, yaf'ala, an yaf'ala, kemudian asma' khamsah dengan hazaf nun. Dan bagi fi'il mudhari' tidak ada majrur tapi disebut majzum. Majzum. Bila fi'il mudhari' majzum, bila di hadapannya ada huruf jazam.
Ini sebuah ringkas tentang jenis kalimah. Okey, jenis perkataan isim. Baik, dua jadual ni perlu kamu kuasai betul-betul lah untuk jawab soalan i'rab. Okey, kena hafal betul-betul. Okey, sebenarnya kita pergi kepada tajuk yang pertama, iaitu al-mubtada wal khabar. Okey, al-mubtada wal khabar. Okey, mubtada wal khabar. Apa itu mubtada dan apa itu khabar? Di sini cuba diterangkan, dijelaskan sedikit, ringkas. Mudah-mudahan kamu faham sebab Ustaz selitkan di situ sedikit kaedah kan, kaedah dalam bahasa Melayu kalau kita nak kenal apa itu mubtada. Kalau kita nak kenal apa itu mubtada dan apa itu khabar, ni kita sebut sebagai syarat lah kan, syarat. Baik, mubtada khabar ni yang pertama dia mestilah berada dalam jumlah ismiyah. Kita belajar ada 3 jenis jumlah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah kan, jumlah kan. Tapi mubtada khabar ni syarat yang pertama dia hanya berada dalam jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Okey. Apa itu jumlah ismiyah? Ialah ayat yang bermula dengan isim. Itu jumlah ismiyah. Apa tu isim? Isim ialah kata nama. Isim ialah kata nama. Okey. Sama ada dhamir, isim mausul, isim isyarah, isim zahir, semuanya dikira sebagai isim dan sekiranya bermula dengan isim, itulah mubtada. Okey, itulah mubtada. Buat disebut mubtada ialah isim yang ada di hadapan ayat. Okey, cuba beri kaedah lah kan. Kalau kita nak kenal mubtada tu mana? Mubtada tu adalah ayat dia duduk kat mana? Tidak ada di belakang ayat tapi dia duduk di depan, dia jadi kepala. Mubtada ni wajib duduk di depan. Okey, wajib duduk di depan sebagai kepala. Baik, mubtada. Kalau kita dalam bahasa ni mungkin disebut subjek. Okey. Kemudian yang melengkapkan ayat disebut khabar. Predikat ke khabar disebut khabar. Khabar ni dia melengkapkan ayat. Okey. Mubtada khabar. Khabar dia melengkapkan ayat. Kalau tidak ada khabar, ayat tersebut dia jadi ayat tergantung. Okey. Ayat tu tak dapat difahami. Ayat tu tergantung. Jadi yang melengkapkan ayat tu nama dia khabar. Okey. Dan khabar ni syarat utama dia tak boleh ada alif lam. Okey. Tak boleh ada alif lam. Kalau kita tak faham perkataan pun, tak tahu makna perkataan pun, kalau kita tengok tidak ada alif lam, yang tu khabar. Okey, yang tu khabar. Tetapi mubtada ni tak boleh Ustaz nak letakkan dia mesti ada alif lam, sebab kalau dia dalam bentuk tarkib, dalam bentuk tarkib idhafi, perkataan tersebut tidak ada alif lam, nanti kamu keliru pula kan. Jadi kita ambil kaedah mubtada ni ialah isim yang duduk di depan. Isim yang di depan ayat. Manakala khabar ni dia melengkapkan ayat. Okey, dia melengkapkan ayat. Kalau tanpa khabar sudah tentu ayat tu jadi tergantung. Tak lengkap. Okey, dan khabar tak boleh ada alif lam. Okey. Dan yang syarat yang keempat ni sebenarnya, yang keempat. Okey, syarat bukan kelima, keempat. Iaitu mubtada dan khabar ni mesti handshake tu, maksudnya mesti samalah. Okey. Mesti sama tu, yuwafiqu fit tazkir wa ta'nis. Apa maksud dia? Ustaz cuba nak terjemahkan dalam bahasa Melayu ni tak sampai. Nak tulis dia tak pernah sampai. Jadi Ustaz sebut yuwafiqu fi tazkir wa ta'nis, maksud dia kalau mubtada ni muzakkar, muzakkar, mufrad muzakkar, maka khabar pun mufrad muzakkar. Kalau kita cerita tentang seorang lelaki, maka yang melengkapkannya khabar pun mestilah seorang lelaki pula. Okey. Kalau kita cerita tentang mubtada tu musanna, dua orang lelaki, mestilah yang melengkapkan tu juga adalah musanna. Musanna muzakkar. Itu maksudnya dia mesti sama. Okey, sama. Yuwafiqu fit tazkir wa ta'nis. Boleh ya pelajar? Boleh. Asal macam ustaz laju ah. Boleh Zat. Boleh ya, sorry kalau laju. Tak laju.
Takut takkan pasal dia pun nak suruh perhabis ni malam ni juga semua tajuk. So, cukup lampak tajuk tu pun takut tak ada habis. Boleh no? Kalau laju sangat lagi hampa angkat bendera. Okey, baik kita pergi kepada i'rab bagi mubtada dan khabar. Okey, mubtada dan khabar. Okey, disebut mauqi' dia mubtada, khabar, halah ni masuk hukum lah. Al-hal hal marfu'. Jadi mubtada marfu', khabar pun marfu'. Mubtada marfu', khabar pun marfu'. Kemudian alamat bagi marfu' ni ada 3, iaitu dhammah, alif dan waw. Okey, dhammah, alif dan waw. Okey. Baik, kita kena lihatlah jenis perkataan yang mana satu alamatnya dhammah, yang mana satu alamatnya alif, yang mana satu alamatnya waw. Yang ni dalam jadual yang di permulaan kelas tadi Ustaz tunjuk. Iaitu balik hafal. Okey. Okey, dalam i'rab kena sebut 3 perkara ni. 3 benda ni. 3 unsur ni. 3 rukun ni kena sebut. Bila kita nak i'rab. Okey. Kalau tidak i'rab kita tak lengkap. Okey, tak lengkap. Kita kena sebut mauqi', kena sebut al-halah dan kena sebut al-alamah. Okey, al-alamah. Okey. Tengok contoh yang pertama. Kalau dalam ianya kita nak bina ayat al-mufrad muzakkar. Okey, mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar tu apa? Seorang lelaki. Okey, seorang lelaki. Contoh, as-sabiru fi dirasati najihun. As-sabiru fi dirasati najihun. Okey. As-sabiru fi dirasati najihun. Okey. Nampak dia kena sama. As-sabiru fi dirasati najihun. Kalau kita sebut as-sabiru fi dirasati saja, orang yang sabar itu dalam belajar najihun. Okey. Apakah yang melengkapkannya? Yang melengkapkannya ialah dia seorang yang berjaya. Kalau kita buat ayat as-sabiru fi dirasati, orang yang sabar dalam pembelajaran, dalam pengajian, jadi ayat tu tergantung. Okey. Jadi kita lengkapkan dia, apakah natijah dia? Najihun, dia seorang yang berjaya. Okey, macam kamu malam ni semua sabar kan. Dengan petang tadi dan hari ni kelas daripada pagi dia pukul 8 sampai pukul 12 kan. Kemudian sambung pula ke malam. Jadi kamu seorang yang sabar, insya-Allah kita akan tempuh kejayaan. Dan untuk al-mufrad muannas, contoh. Okey, nampak segak lah gambar ni. At-tilmizatu najihatun. Nampak cara bina ayat ataupun jumlah bagi mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Baik. Kita lihat pula bagaimana kita nak i'rab mufrad muzakkar dan mufrad muannas. Jadi kita kena tahu apakah alamat bagi mufrad muzakkar dan mufrad muannas. Mufrad muzakkar dan mufrad muannas. Jadi kita lihat di sini. Okey. As-sabiru fi dirasati najihun. Ayat ini, jumlah ini, okey, jumlah ini, ibarah ini yang mana satu mubtada mengikut kaedah yang Ustaz terang kat kamu tadi. Yang mana As-sabiru. As-sabiru. Jadi as-sabiru ini mubtada, bagus, cemerlang pelajar yang respon tadi. Okey, as-sabiru mubtada, bagaimana kita nak sebut? Kita kena sebut ketiga perkara tadi. As-sabiru adalah mubtada. Kemudian hal dia apa? Marfu'. Malam ni semua marfu' kan. Jadi senang saja kita ingat semua marfu'. Ustaz ajak malam ni semua marfu'. Jadi mubtada marfu' bi dhammah. Mubtada marfu' bi dhammah. Sebab apa dengan dhammah? Sebab dia mufrad muzakkar. Jadi kita kena sebut mubtada marfu' bi dhammah. Okey, mubtada marfu' bi dhammah. Dalam kaedah untuk kamu menyebut i'rab, okey, jangan letakkan alif lam pada perkataan mubtada. Okey, di situ kita hanya sebut dalam bentuk nakirah. Mubtadaun marfu'un bi dhammah. Okey, faham? Okey, bila menjawab soalan nantilah. Okey, jangan sebut al-mubtada'u marfu'un bi dhammah, tak berapa tepat. Okey. Dia tak potong markah tapi kita sebut tulis bagi betul jelah. Okey. Clear malam ni? Malam ni
Okey, mubtada tulis dalam bentuk nakirah. Mubtada marfu'. Okey, bukan al-mubtada. Dapat tak apa yang Ustaz nak sampaikan? Jangan sebut al-mubtada'u tapi sebut mubtada'un. Okey? Dapat. Okey, ayat yang kedua. At-tilmizatu juga adalah mubtada'. Okey, mubtada'. Sama saja mubtada'. Okey? Mubtada'. Baik, dalam ayat as-sabiru fi dirasati najihun. Okey? Yang mana yang melengkapkan ayat? Perkataan najihun. Yang kita panggil apa? Maka ini kita sebut sebagai Khabar. bagus, sebagai khabar. Okey, sebagai khabar, bagus yang buat. Sebagai khabar. Jadi kalau kita nak i'rab, itu juga dengan perkataan ibarah yang kedua, najihatun juga adalah khabar. Dari segi i'rab kita nak sebut apa? Bagaimana cara i'rab seperti mana yang Ustaz terang pada mula tadi? Mubtada'un marfu'un bi dhammah. Mubtada'un marfu'un bi dhammah. Jadi untuk khabar bagaimana pula kita nak sebut? Cuba. Khabar marfu' bil dhammah. Bagus. Khabar marfu' bil dhammah tanpa kita menyebut al-khabaru. Jangan sebut al-khabaru, tapi sebut khabar marfu' bil dhammah. Okey, sebab apa dengan dhammah? Sebab mufrad muzakkar, sebab mufrad muannas. Okey. Baik, kita pergi kepada yang kedua iaitu al-musanna muzakkar. Musanna muzakkar dan musanna muannas. Okey. Ayat yang sama lebih kurang as-sabirani fil fasli najihani. As-sabirani fil fasli najihani. Ustaz pasal pada sikit sebab ini baru tajuk yang mubtada khabar. Jadi kita tahu di sini as-sabirani juga seperti mana yang di atas. Okey, itu adalah mubtada. Okey, mubtada. Apakah hal dia? Hal dia juga sama ataupun disebut hukum sama dengan marfu'. Dia juga adalah marfu'. Marfu' dengan apa? As-sabirani. Bagaimana cara untuk kita i'rab? Begitu sama juga jumlah yang di bawah. As-sabiratani fil fasli najihatani. Okey, sama saja kaedah untuk musanna muzakkar dan musanna muannas. Sama saja. Bagaimana kita nak i'rab? Cuba seorang belajar. As-sabirani as-sabiratani sama saja. Contoh i'rab bagi Mubtada marfu' bil alif. Masya-Allah, mumtaz. Okey, mubtada marfu' bil alif. Macam tu kita tulis. Mubtada marfu' bil alif. Okey. Ini yang disebut sebagai yuwafiqu fit tazkir wa ta'nis. Nampak tak? Sekiranya mubtada itu musanna muzakkar, maka ini yang hijau ni kalau tak langsung Ustaz sebut itu adalah khabar. Khabar pun mesti musanna muzakkar. Apabila mubtada'nya musanna muannas, maka khabar pun mesti musanna muannas. Okey, clear lah. Jadi bagaimana kita nak i'rab khabar? Khabar marfu' bil alif. Masya-Allah, mumtazah. Mumtazah. Khabar marfu' bil alif. Khabar marfu' bil alif. Baik, seterusnya kita pergi kepada zu min al-asma'il khamsah. Zu. Okey, zu dalam jadual tadi marfu' bil waw, mansub bil alif dan majrur bil ya. Okey, contoh ayat. Zu najahin sabirun. Apa maksudnya? Orang yang memiliki kejayaan tu, orang yang berjaya tu dalam diri dia ada kejayaan. Zu najahin. Okay. Sabirun adalah orang yang sabar. Itu melengkapkan ayat. Jadi perkataan najah ni bukan melengkapkan ayat lah. Dia bukan melengkapkan ayat. Najah bukan melengkapkan. Kalau hanya sebut zu najahin, ayat itu tak lengkap, tergantung. Bermaksud apa? Orang yang memiliki kejayaan, orang yang memiliki kejayaan tak lengkap. Jadi apa cerita dia, apa yang melengkapkannya itu dipanggil khabar, itu sabirun. Dan pelajar perlu ingat bahawasanya zu ni hanya untuk mufrad muzakkar. Zu ni hanya untuk mufrad muzakkar. Digunakan untuk mufrad muzakkar sahaja. Okey. Jadi kalau orang perempuan seorang yang berjaya, kita nak sebut apa? Sebut apa?
Okey, okey. Itu tidak ada dalam sukatan ni, tak tahu lah. Okey, zat. Okey. Baik, zu. Kita nak fokus kepada zu. Zu sekarang ni berada di hadapan ayat. Kalau di hadapan ayat itu adalah Mubtada. mubtada. Jadi kita sebut mubtada marfu' bil waw. Marfu' bil waw. Okey. Mubtada marfu' bil waw. Samalah dengan ni perkataan okey, yang seterusnya jumlah ibarat seterusnya as-sabiru zu najah. Sekarang ni kita letak zu tu bukan di hadapan ayat. Kalau di hadapan ayat dia mubtada. Kalau di tengah ayat ataupun dia melengkapkan ayat, maka itu adalah kembang lagi mubtada lah kan. Yang melengkapkan ayat kita panggil khabar. Jadi kita i'rab perkataan zu ini, kalimah zu sebagai khabar sebab dia melengkapkan ayat. Khabar marfu' bil waw. Okey. Seterusnya jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ini apakah alamat dia? Alamat dia marfu' bil Wow. waw. Jangan keliru, bukan dengan dhammah lagi, bukan dengan nun tetapi bil waw. Al-harisuna. Apa makna al-harisuna? Al-harisuna al-mutqinuna. Al-harisuna al-mutqinuna nasyituna. Nampak jumlah ni. Okey, apabila berada di hadapan ayat, confirm itu adalah mubtada. Okey, mubtada. Itu adalah mubtada. Okey, ni keluar lain. Jadi jumlah muannas salim ni keluar ni pula, jumlah muannas salim. Okey, dia keluar kat bawah. Okey, kita tengok kat bawah talibatu, jadi mubtada. Kita keluar qabih dulu. Okey, sama saja. Okey, terlajaklah pula. Alright. Okey, terang balik ni. Oh, di sini Ustaz tak letak jawapan. Tak jawapan. Jumlah muannas salim. Jumlah muannas salim pula. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Okey, mubtada marfu' bil dhammah. Bukan dengan kasrah. Ustaz nak betulkan benda ni, Ustaz. Tak nak betulkan dulu. Jamak muannas salim. Okey, marfu' bi dhammah. Marfu' bi dhammah. Begitu juga dengan khabar marfu' bi dhammah. Okey, khabar marfu' bi dhammah. Betul. Okey, edit terlepas pandang. Okey, yang terakhirlah jamak taksir. Okey, jamak taksir. Di sini Ustaz bagi contoh jamak taksir yang berakal lah, di mana sebelum ni ada kelas kamu kali yang pertama dulu, jamak taksir ni disebut dia terbagi kepada dua. Okey, lil aqli dengan ghairil aqil. Lil aqil dengan ghairil aqil. Kalau lil aqil yang berakal, okey, dia punya sifat dia seperti jamak muzakkar salim. Okey, muzakkar salim. Manakala jamak taksir li ghairil aqil yang tak berakal, dia punya sifat dia seperti mufrad muannas. Di contoh di sini jamak taksir bagi yang berakal, at-tullabu fi dawrati azkiyaun. Jadi at-tullab ialah jamak mubtada marfu'. Sini buat ada kesilapan lagi. Sepatutnya marfu' dengan apa? Marfu' bi dhammah. Dan juga dengan azkiya, dia azkiya khabar marfu' bi dhammah. Ustaz kena betulkan sikit lagi di sini. At-tullab ialah jamak taksir. Jadi jamak taksir tak boleh marfu' dengan waw. Dia kena marfu' bi dhammah. Okey, jamak i'rab at-tullab dengan mubtada marfu' bi dhammah. Sorry ya, sesilap sikit ni. Tak ada nak edit. Mubtada marfu' bi dhammah ni baru betul. Baru betul. Jadi jangan tersilap lah. Okey. Okey, seterusnya di sini itulah sebuah sikit tentang i'rab.
cuba fokus tentang i'rab sahaja. Okey, tak cuba fokus tentang i'rab sahaja pada malam ni untuk tajuk mubtada dan khabar. Okey, tadribat, latihan. Okey. U'rib al-kalimat allati tahtaha khat i'raban taman. Jadi soalan i'rab nanti dia akan, soalan exam nanti dia akan bunyi macam ni lah. Apa maksudnya? Kena i'rab perkataan allati tahtaha khat, yang di bawahnya ada garisan. Jadi beri garisan siap-siap dah. Okey, dalam soalan exam SPM nanti dia sebenarnya dia ambil ibarah tersebut. Okey, dia boleh ambil ibarah tersebut daripada petikan. Okey. Jadi dia ambil ibarah daripada petikan untuk kamu i'rab. Okey, ini saya cuba bagi jumlah yang mudah lah kan, jumlah yang mudah supaya kamu faham konsep itu yang sebenarnya nak beritahu. Okey. Baik, cuba tulis dalam kertas ataupun nota yang kamu ada. Tak perlu salin soalan. Saya bagi masa dalam 30 saat cuba jawab soalan i'rab yang 4 ni. Okey. Boleh kan dalam masa 30 saat? 30 saat kita tengok, nanti kita bincang, okey. Bagaimana kamu, okey, tahap penguasaan kamu yang kita bicara tentang mubtada dan khabar. Okay, cuba tulis atas kertas kamu dalam masa seminit juga lah, dalam masa seminit. Okay, kita bincang. Baik, silakan. Baik, silakan tulis jawapan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey dah, habis lagi? Dah. Dah, alhamdulillah. Ni daripada sekolah mana ni? Cemerlang ni. Tak dan Ustaz nak relax, dia jawab habis dah. Okey, nombor 1. Az-ziyaratu fi hadiqati al-hayawanati mumti'atun. Okey. Yang bergaris kita nak i'rab sebagai apa? Khabar. Khabar. Teruskan, siap. Khabar marfu' bi dhammah. Bagus. Khabar marfu' bi dhammah. Okey, macam mana kita tahu khabar? Dia pelengkap. Kan? Okey. Dia adalah pelengkap. Bagus. Yang kedua, al-muallimuna fil madrasati muhtaramuna. Yang kedua, silakan. Ada. Mubtada marfu' bil waw. Masya-Allah. Okey, bagus. Mumtazah. Ya. Mubtada marfu' bil waw. Mubtada marfu' bil waw. Macam mana kita nak kenal mubtada? Ayat. Alif lam. Duduk depan ayat. Duduk di depan ayat. Di depan ayat jadi rebok di depan. Okey. Itu nama dia mubtada. Seterusnya nombor 3. Al-la'ibatani fil mal'abi mashhuratani. Okey. Silakan bagaimana nak i'rab? Khabar marfu' bil alif. Khabar marfu' bil alif. Masya-Allah, itulah khabar marfu' bil alif. Kenapa akan dengan alif? Sebab ni adalah perkataan ni, kalimah ini adalah musanna.
muannas. Musanna muannas. Dan yang terakhir, silakan syabkatul internet mufidatun lit-talabah. Silakan syabkat Mubtada marfu' bi dhammah. Masya-Allah. Mubtada marfu' bi dhammah. Mubtada marfu' bi dhammah. Baik. Ini mubtada syabkatul internet mufidatul lit-talabati. Yang mana satu khabar? Siapa tahu khabar dia yang mana? Mufidatun. Mufidatun. Sebab mufidatun tu dia melengkapkan ayat. Dan kita bagi kat dah. Mufidah. Okey, dia melengkapkan ayat tidak ada alif lam. Mufidatun, nampak dia punya naum sama. Syabkah dengan mufidah. Mufrad muannas. Okey, clear? Mudah ya tajuk malam ni. Boleh kita pindah kepada tajuk yang kedua? Boleh ya? Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Boleh Ustaz, boleh. Mumtaz. Okey, yang kedua kita nak masuk nak tengok fa'il. Okey, al-fa'il. Okey, sambil relax-relax duduk di pantai, betul tak? Makan layak nyok, kita tengok apa yang nak sebut pada malam ni, fa'il. Boleh ikut tu orang? Okey. Fa'il. Apa itu fa'il? Okey. Fa'il ni dia dalam jumlah fi'liyah. Fa'il ni mesti duduk dalam jumlah fi'liyah. Kalau yang tadi sebelum ni mubtada khabar dalam jumlah ismiyah, manakala fa'il dalam jumlah fi'liyah. Okey. Dia adalah pembuat ataupun pelaku. Okey. Orang yang melakukan perbuatan tersebut. Okey. Hanya ada dalam jumlah fi'liyah. Kemudian apa itu jumlah fi'liyah? Itu ayat yang bermula dengan fi'il. Okey. Ayat yang bermula dengan fi'il. Ini basic. Okey, ini basic pengenalan tentang fa'il. Okey. Seterusnya, apa itu? Okey, kalau fi'il, kita tahu ayat jumlah fi'il mesti bermula dengan fi'il, dan fi'il tu nampak jika fi'il itu adalah muzakkar ataupun disebut maka fa'il pun sudah tentu dia adalah muzakkar. Sekiranya fa'il itu muannas, maka fi'il pun mesti muannas. Okey, mesti sama. Okey, yuwafiqu fi tazkir wa ta'nis. Untuk fi'il dan fa'il mesti yuwafiqu fi tazkir wa ta'nis. Okey. Segi bilangan, yang ni dia pelik sikit dia kaedah dia. Kalau jumlah fi'liyah, kekal fi'il tu dalam keadaan mufrad. Mufrad tu apa? Satu. Okay. Satu bilangan. Okey, satu mufrad. Walaupun fa'ilnya adalah musanna ataupun jamak. Ni kena ingat kaedah ni. Okey. Fi'il tetap dalam keadaan mufrad. Tapi yang melakukan perbuatan tersebut tak kiralah mufrad kan, musanna kan, jamak, mesti fi'il tu kekal dalam keadaan mufrad. Dia tak boleh ubah. Okey, dari segi bilangan. Cuma dia kena sama pada yuwafiq tazkir wa ta'nis saja. Kalau fa'il ini mufrad muzakkar, maka fi'il pun mufrad muzakkar. Kalau fa'il ini musanna muzakkar, fa'il musanna muzakkar. Okey, fi'il mufrad muzakkar. Fa'il jamak muzakkar, maka fi'il mufrad muzakkar. Okey, mufrad muzakkar. Okey, begitu juga kalau muannas. Okey, fa'il mufrad muannas, fi'il mufrad muannas. Fa'il musanna muannas, fi'il kal mufrad muannas. Fa'il jamak muannas, fi'il tetap dia adalah mufrad muannas. Faham itu? Okey, faham dah tu. Kaedah dia. Okey, fi'il tersebut hanya fi'il madhi ataupun al-fi'lul madhi ataupun al-fi'lul mudhari' sahaja. Okey, fi'il amar tak boleh kita nak dengar dia sebagai jumlah fi'liyah. Okey. Clear? Dan antara cara lain yang boleh kita lihat untuk fi'il secara umumnya, fa'il ni dia ada alif lam. Okey, dia ada alif lam untuk isim zahir lah. Okey, tapi kalau dia tarkib idhafi, dia tak ada alif lam. Sekiranya fa'il ini tarkib idhafi, maka fa'il tersebut tidak ada alif lam. Okey. Sebagai contoh, mudirul madrasati. Mudiru al-madrasati. Maka sudah tentu fa'il di situ tidak ada alif lam. Okey. Contoh, yaqra'u mudirul madrasati. Jadi mudi itu tidak ada alif lam. Okey. Tapi kalau dari isim zahir tu dia ada alif lam. Jadi sepatutnya tak boleh letak benda tu. Okey.
Tak apa, kita boleh guna pakai. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey, clear. Baik, kita lihat pula i'rab. Kita pula i'rab untuk fa'il seperti mana yang disebut sebelum ni, mesti ada 3 unsur iaitu al-mawqi', dalam i'rab mesti sebut al-halah. Okey, dan juga kita sebut al-alamah. Okey, fa'il sebut okey, sorry sini tersilap. Dalam i'rab kita sebut fa'il, tak boleh sebut al-fa'il. Okey, mesti sebut fa'il saja. Tak boleh sebut al-fa'il. Saya usah betulkan sikit. Okey. Okey. Fa'il marfu' dia dhammah. Kalau dhammah ikutlah mufrad kan. Kalau bil alif untuk kalimah okey isim musanna sama ada muzakkar ataupun muannas. Okey, sekiranya dengan waw itu untuk jamak muzakkar. Okey, untuk zu itu bil waw. Okey. Clear. Seterusnya kita lihat mufrad muzakkar dan mufrad muannas. Contoh. Okey, contoh ibarah tersebut. Okey. Okey. Yabtasimu ad-darisu fil musalla. Yabtasimu ad-darisu fil musalla. Wa kadzalika lil mufrad muannas tabtasimu ad-darisatu fil fasli masalan. Okey. Yabtasimu. Di mana yabtasimu? Mufrad muzakkar. Yabtasimu. Okey. Ad-darisu. Darisu mufrad muzakkar. Fa fi'lu yabtasimu. Kadzalika lil mufrad muannas al-fi'lu lita'nis tabtasimu ad-darisatu. Tabtasimu ad-darisatu. Nampak? Okey. Jadi mengikut kaedah fa'il ni apa? Fa'il ni ialah pelaku atau pembuat. Dia biasanya berada selepas fi'il. Selepas fi'il. Jadi ad-darisu dan ad-darisatu ini adalah fa'il. Itu juga dengan jamak muannas salim. Okey. Jamak muannas salim. Okey, nampak di sini contoh. Tabtasimu al-akhawatu fil baiti. Tabtasimu al-akhawatu fil baiti. Unzuru ila al-kalimah akhawat. Akhawat jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Okey. Okey, tapi fi'il kena isim al-fi'lu tabtasimu mufrad muannas. Okey, mufrad muannas. Okey, fi'il kena dalam keadaan mufrad walaupun fa'ilnya adalah jamak muannas. Okey? Muannas. Okey, contoh begitu juga yastami'u al-atfalu al-qissata masalan. Al-atfal ni jamak. Okey, ialah jamak taksir. Tiflun, tiflani, atfal. Tiflun, tiflani, atfal. Jamak. Tetapi fi'il kita kena tulis, kena letakkan dalam bentuk mufrad. Okey, cuma dia sama yuwafiqu fi tazkir wa ta'nis saja. Itu dia mesti sama fi'il dan fa'il ni pada jantina, muzakkar ataupun muannas. Okey, kesemua ni adalah fa'il. Okey, kesemua ni adalah fa'il. Dan bagaimana cara untuk kita i'rab fa'il ni? Silakan. Bagaimana kita nak i'rab? Fa'il marfu' Teruskan. dhammah. Masya-Allah. Jadi fa'il bagus. Pelajaran respon bagus semalam. Jadi fa'il marfu' bin dhammah. Okay. Fa'il marfu' bin dhammah. Okey, kita teruskan lagi. Contoh musanna muzakkar. Musanna muzakkar dan musanna muannas. Yajri at-tiflani ila al-mat'am. Yajri at-tiflani ila al-mat'am. Okey, nampak di sini. Okey, ini juga contoh yang kedua lil musanna muannas tadhaku at-tiflatani fil qa'ati. Tadhaku at-tiflatani fil qa'ati. Baik, kita lihat di mana yang Ustaz sebut tadi. Okey, fi'il dia kekal dalam keadaan mufrad walaupun fa'ilnya adalah musanna. Walaupun fa'ilnya adalah musanna. Okey, nampak yajri
muzakkar. Atiflan ni musanna mesti. Okey. Semua sama jantina saya. Begitu juga dengan tadhaku dan tiflatani. Okey. Baik, ini adalah fa'il. Ini adalah fa'il. Bagaimana kita nak i'rab fa'il? Silakan. فاعل مرفوع بالالف. Masya-Allah. Jadi fa'il marfu' bil alif. Bagus. Fa'il marfu'un bil alif. Okey, baik pelajar. Ustaz nak ingatkan kamu, ejaan alif tu fokus balik. Ejaan alif tu pastikan tepat ejaan tu. Bagaimana kita eja alif? Kalimah alif. Alif, lam, fa. Alif, lam, fa. Ustaz sebut ni sebab kan kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita duk dengar orang sebut alif-alif. Okey. Alif, lam, ya, fa. Kalau kita eja alif, lam, ya, fa. Alifun. Alifun bukan bermaksud huruf alif. Itu bermaksud apa? Apa makna alifun? Jina. Jina. Masya Allah, bagus. Jina. Jadi fa'il marfu' dengan jina. Jadi tak betul lah. Berpandai buat lawak dalam i'rab jadi tak dapat markah. Okay. Nak potong markah lagi tak? Jadi fa'il marfu' bil alif apa betul? Fa'il marfu' bil alif. Seterusnya kita pergi kepada jamak muzakkar salim. Nampak? Jamak muzakkar salim dan jamak apa ni? Dan zu. Dan zu. Contoh bagi jamak muzakkar salim, yastami'u ad-darisuna al-qissata. Okey, dan zu, kedua-dua jenis ini di jamak muzakkar salim dan zu min asma'il khamsah ni ia adalah untuk seorang lelaki. Seorang lelaki yabtasimu zu aqlin fil fasli. Yabtasimu zu aqlin fil fasli. Okey, apa maksud dia? Yastami'u darisu al-qissata. Okay, para pelajar mereka mendengar kisah ataupun cerita. Nampak duk tenung, tengok apa ni, duk dengar rupanya. Okey, jadi siapa yang mendengar itu ad-darisuna. Ad-darisuna. Okey, begitu juga jumlah yang kedua, yabtasimu zu aqlin fil fasli. Senyum orang yang ada akal. Apa maksud orang yang ada akal ni? Zu aqlin. Okey, mana orang yang pandai lah kan. Okey, nak buka otak. Zu aqlin ni bukan orang ada otak. Nak kira ada otak ni. Okey. Makhluk lain pun ada otak juga tapi tak boleh guna. Okey. Jadi zu aqlin ni bermaksud orang yang cerdik. Di sini kita tengok siapa yang cerdik. Yabtasimu zu aqlin fil fasli. Yang duk tersenyum, tengok tu mana dia adalah orang yang cerdik. Okey. Baik, bagaimana kita nak i'rab ad-darisuna dan zu? Okey. Silakan. فاعل مرفوع Masya Allah. Jadi kita akan sebut fa'il marfu' bil waw. Fa'il marfu' bil waw. Okey, selanjutnya kita pergi kepada tadribat. Okey. Nampaknya bahagian kedua ni ustaz terpaksa laju sikit. Kita pergi kepada tadribat. Okey, silakan ambil masa lebih kurang dalam 10 minit. 10 minit lama tu noh. 10 minit lama dalam seminit untuk kamu cuba jawab soalan, contoh soalan i'rab. U'rib al-kalimatil allati tahta khat i'raban tamman. Bila disebut i'raban tamman maka mesti ada 3 perkara tadi. Baik, silakan cuba jawab soalan 1 hingga 4 dalam masa 1 minit. Mudah-mudahan yang cuba jawab tu Allah Ta'ala bagi kefahaman yang lebih kepada dia. Mudah-mudahan yang cuba jawab Allah Ta'ala lebih kefahaman kepada dia. InsyaAllah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, alhamdulillah. Bagaimana? Okey, habis? خلاص. dah. خلاص. خلصتم؟ لا. انتهيتم من الإجابة؟ خلصتم. خلاص. نعم، خلصنا. خلصنا. ممتاز. اوكي، فالسؤال الاول يجري الجنود الجنود في المعسكر. يجري الجنود في المعسكر. فتفضل من يريد ان يجيب. أنا. نعم، تفضل. فاعل مرفوع بالواو. فاعل مرفوع بضمة. Aywa, mumtaz. Ya, di sini Ustaz cuba buat soalan nak bagi keliru. Nak bagi keliru. Okey. Okey. Baik, al-ijabah sahihah fa'il marfu' bil dhamma atau bil waw? Dhamma. Bil dhamma. Fa'il marfu' bil dhamma. Tak apa, bagus, tak apa. Salah tak apa. Cuba lagi, tak ada masalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hijab nanti hari peperiksaan supaya kamu mudah jawab soalan. Okey, Ustaz suka orang yang jawab walaupun betul. Bukan dia seorang yang berani. Ma makna junud? Junud ialah jamak bagi jundi. Junud jamak bagi jundi. Okey, junud askar, tentera. Okey. Okey. Kalau dengan waw senang je. Kalau kita ingat ni waw ke dhammah, keliru. Dia berada dalam delima. Waw ke dhammah, mudah je. Kalau dengan waw ni sudah tentu dia ada nun di belakang, betul tak? Muslimuna contoh. Mu'minuna. Itu kalau dia keliru lah. Dhammah ke waw, dhammah ke waw. Senang je. Kalau lepas waw tu mesti ada nun. Ni tak ada nun, ni ada dal. Confirm itu bukanlah dengan waw tetapi dengan dhammah. Apakah jenis perkataan ni, junud? Dia adalah jamak taksir. Dia adalah jamak taksir. Cuba lihat di bawah tu kotak tu, jamak taksir marfu' bi dhammah. Okey, bagus. Bagus yang cuba jawab tadi. 2 pelajar, 3 orang pelajar yang jawab tadi. Mumtaz. Okey, mudah-mudahan Allah buka hijab nanti dari peperiksaan, mudah jawab exam. Okey, yang kedua. Yashrabu at-tiflani al-haliba li sihhatil jismi. Mal ijabah? Man yuridu an yujib at-tiflani. I'rab? Tafadhal. فاعل مرفوع بالألف. Masya-Allah, mumtaz. Okey, mumtaz. Jadi fa'il marfu' bil alif. Fa'il marfu' bil alif. Limadha bil alif? Karena kalimah musanna muzakkar. Karena kalimah lil musanna muzakkar. Nantaqil ila soal salis. Yatasaddaqu zu malin amwalahu lil fuqara. Jadi kalimah tahta khat zu. Tafadhal man yuri an yujib. Kaifa? فاعل مرفوع بالواو. Naam, fa'il marfu' bil waw. Limadha bil waw? Kenapa dengan waw? Kerana itu adalah kalimah tu adalah zu. Zu min al asma'il khamsah. Marfu' bil waw. Okey. Soal akhir, tajtami'u tilmizat bijanibil qa'ati. Okey. Kaifa nujib hadhihi as'ilah? فاعل مرفوع بالألف. Marfu', dia dah nampak macam okey. بضمة. Soalan trik ni. Bil alif atau bil dhammah? بضمة. بضمة. Bil dhammah. Limadha bil dhammah? Bil dhammah. Ini adalah Tu. jamak
muannas Muannas salim. Jamak muannas salim dengan dhamma. Okey, kalau dengan alif adalah untuk musanna di fa'il marfu bi dhamma. Okey, clear? Ha? Clear tak? Ada Clear, soalan clear. untuk fa'il? Boleh ya? Okey, nantaqil ila al-mawdu' akhir insya-Allah dalam masa setengah jam insya-Allah. Okey, masa setengah jam insya-Allah. Sabar. Okey. Naibul fa'il. Sambil-sambil relax lagi, minum air kelapa, relax, tenang, okey. Jangan gelojoh, kita tengok apa pula yang ya naibul fa'il. Apa yang dimaksudkan dengan naibul fa'il? Tadi fa'il, ini naibul fa'il. Okey, pelan-pelan kita tengok sebab tajuk ni boleh kata tajuk yang agak krik-krik. Okey. Agak susah sikit bagi pelajar nak faham. Tapi kalau dia betul-betul bagi tumpuan, fokus, insya-Allah boleh jawab. Okey, insya-Allah boleh jawab. Dan kita tengok apa itu naibul fa'il. Okey. Kita tengok dulu i'rab bagi naibul fa'il sama seperti yang sebelum ni. Mauqi' kita sebut naibu fa'il. Naibu fa'il hal marfu' dan alamat tu sama juga tu dhammah, alif dan waw. Ingat marfu' ni hanya 3 ni saja. Marfu' hanya 3 ni aja alamat. Dia tak pikut lain dah. Dhammah, alif, waw. Okey. Dalam i'rab kita mesti sebut 3 perkara ni. Naibu fa'il marfu' sawa'un kana okey bi dhammah atau alif atau waw. Okey, apa itu naib fa'il? Okey. Naib fa'il ni dia hanya wujud, dia hanya ada. Dia hanya ada dalam jumlah fi'liyah. Sama seperti fa'il juga. Nama pun naib fa'il, kan? Okey, naib ni kalau kita terjemah dalam bahasa macam timbalan, macam penolong. Okey, macam itulah. Tadi sama, sifat dia pun hampir sama. Jadi naib fa'il ni berada dalam jumlah fi'liyah. Dia mesti duduk dalam jumlah fi'liyah. Fi'liyah tu apa tadi dah kita dah terangkan, iaitu jumlah yang bermula dengan fi'il. Baik, Ustaz bagi contoh pun. Tengok elok-elok slide ni. Tengok elok-elok. Okey. Baik. Ayat yang pertama, jumlah yang pertama. Ibarah yang pertama. Okey. Qara'a at-talibu al-kitab. Qara'a al-talibu al-kitab. Okey, dalam jumlah ini ada fi'il, lepas fi'il, fa'il, lepas fa'il, maf'ulun bih al-kitab. Okey. Fa'il ini al-fi'lu mabni lil ma'lum. Okey, fi'il mabni lil ma'lum. Mana bermaksud lil ma'lum? Ma'lum ni diketahui fa'il dia. Nampak sekarang ni fa'il dia diketahui. Kita tahu siapa yang baca. Okey. Daripada statement yang ibarah ni kita nampak siapa yang baca? Pelajar yang baca. Dia baca apa? Baca kitab. Al-kitab. Al-kitab adalah maf'ulun bih mansub bil fathah di segi i'rab. Baik, lepas ni kita akan belajar. Dalam kelas akan datang insya-Allah kita akan tengok maf'ulun bih pula. Baik, Ustaz sebut dulu di sini kitab itu adalah maf'ulun bih. Baik, bagaimana naib fa'il ni boleh ada? Bagaimana naib fa'il ni boleh terjadi? Apabila fa'il tidak diketahui. Fa'il tidak diketahui. Okey. Al-fi'lul, jadi fi'il pun kita kena ubah. Okey. Ubah dia punya penggunaan daripada nanti kamu akan belajarlah dengan lebih terperinci. Ini masuk dalam fi'il mabni lil ma'lum dengan majhul ni dalam bahagian sharaf. Nanti mungkin akan bersama dengan ustaz yang lain. Okey, atau ustazah yang lain. Baik, kamu kita lihat cuma malam ni nak fokus kepada naib fa'il. Baik, apabila fa'ilnya tidak diketahui. Fa'il dia tak tahu siapa yang baca. Quri'al kitabu. Kamu lihat perkataan kitab, kalimah kitab. Yang mana kalau jumlah yang pertama ini kita tahu fa'il yang mana yang membaca itu adalah talib, tetapi jumlah yang kedua tidak diketahui fa'ilnya. Ghair maklum. Boleh macam tu, tak ada masalah. Ia masih lagi menjadi jumlah mufidah. Ayat yang boleh difaham. Quri'a bermaksud dibaca buku. Dibaca buku. Siapa baca? Tak tahu.
maka sekarang kitab tu telah naik pangkat kan, daripada maf'ulun bih dia telah lompat jadi naib fa'il. Pasal apa dia naib fa'il? Pasal fa'il tak tahu. Fa'il ni tak tahu dia pergi ke mana pun kita tak tahu. Jadi sekarang ni kitab daripada maf'ulun bih dia dah push naik ke atas jadi naib fa'il. Okey, itu cerita dia. Okey, faham? Bila kita tak tahu siapa yang buat, maka yang melakukan perbuatan tersebut, maka tadi yang maf'ulun bih tadi dia telah kita push ke depan jadi dia naib fa'il. Faham tak? Baik, bagaimana pula i'rab naib fa'il? Daripada kalimah al-kitab al-maf'ul bih dia telah ditolak menjadi naib fa'il, maka di situ i'rab pun berubah. Apabila dia telah berubah kedudukan, maka i'rab pun berubah. Faham tak? Ubah daripada kita bagi pangkat lah kan. Qara'a, talib ni fa'il marfu', kitab maf'ulun bih. Okey. Okey. Sekarang ni fa'il tak ada, kita tolak kitab ni naik atas, maka macam dia naik pangkat, jadi dia pun berubah dia punya i'rab. Betul tak? Ubah dia punya i'rab. Kalau orang ni gaji yang di bawah tu, bila dia nak ambil tempat orang ni ada atas, sudah tentu gaji dia pun berubah. Contoh macam tu lah kan. Upah pun berubah, jadi i'rab dia pun berubah. Contoh macam tu. Baik, bagaimana kita nak i'rab naib fa'il? Kita nak i'rab naib fa'il. Cara i'rab dia kita kena sebut naib fa'il okey, marfu' bi dhammah. Naibu fa'il, nampak tak tulisan ni? Okey, bagaimana kita i'rab naibu fa'il? Nampak nakirah tanpa alif lam. Saya nak tekankan sikit lagi di sini. Cuba pelajar tengok betul-betul di sini. Jangan buat kesilapan ketika menjawab soalan i'rab. Okey, sebut naibu fa'il. Boleh ya? Tanpa alif lam. Nampak? Naibu fa'il marfu' bi dhammah. Okay, naibu fa'il marfu' bi dhammah. Okey, clear. Sebab apa dengan dhammah? Sebab ini adalah kalimah mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar. Nampak dia lompat daripada maf'ulun bih dia jadi naib fa'il, kemudian i'rab pun berubah dan kita sebut, kita label dia. Okey, kita nak sebagai naib fa'il. Okey, dan cuba lihat di sini. Masih lagi ada sini note jantina fa'il mesti ikut jantina naib fa'il. Jantina fa'il mesti ikut jantina naib fa'il. Tak ada masalah, maka jantina dia tetap sama. Okey. Naib fa'il apa jantina dia? Muzakkar, maka fa'il pun muzakkar. Okey, clear? Clear. Nah, tengok slide yang seterusnya supaya kamu akan nampak nanti dengan lebih baik, dengan lebih jelas. Buat contoh yang sama, contoh yang hampir sama, tapi Ustaz nak jelaskan di sini bagaimana apa yang dimaksudkan dengan jantina fa'il mesti ikut jantina naib fa'il. Okey, kita lihat. Qara'a at-talibu al-majallataini. Qara'a at-talibu al-majallataini. Okey, seorang pelajar itu telah membaca 2 buah majalah. Musanna, muannas. Musanna, muannas. Bila musanna muannas, okey. Nampak? Musanna muannas. Sedangkan yang membaca tu fa'il dia apa? Fa'il dia adalah mufrad muzakkar. Okey. Fa'il dia mufrad muzakkar. Seorang pelajar lelaki dia baca 2 buah majalah. Okey, 2 buah majalah. Okey. Baik, dia maf'ulun bih. Majalatai ini dia maf'ulun bih. Sekarang kita cuba ubah. Cuba tengok kalau fi'il tersebut terdiri dari fi'il mabni lil majhul, bermaksud okey tidak diketahui fa'il. Quri'at al-majallatani. Quri'at al-majallatani. Okey, daripada musanna muannas. Okey, musanna muannas mansub. Okey, dia push naik jadi naib fa'il. Maka jadi hukum pun berubah. Okey, hukum berubah dan alamat pun dia berubah. Alamat pun kena berubah. Bagaimana kita nak i'rab al-majallatani? Al-majallatani kita sebut naib fa'il marfu' bil alif. Okey, daripada dia maf'ulun bih mansub dengan ya, sekarang jadi naib fa'il. Dia dah naik pangkat jadi naib fa'il. Maka hukum pun berubah, hal pun berubah jadi marfu' bil alif. Bil alif. Baik, lihat di sini jantina fa'il mesti ikut jantina naib fa'il.
Nampak? Majallatani adalah musanna muannas. Majallatani adalah musanna muannas. Maka fi'il pun kena musanna, kena muannas. Fi'il tetap dalam keadaan mufrad seperti mana Ustaz terang tadi dalam bab al-fa'il. Okey, dalam bab dalam topik fa'il. Sama saja. Nampak? Kalau kita tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut fa'il dia, maka fi'il kena ikutlah. Fi'il kena ikut fa'il. Tetapi sekarang ni keadaan dia, situasi dia tak tahu yang baca tu muzakkar ataupun muannas. Tak tahu yang baca tu muzakkar ataupun muannas, fa'il tu muzakkar ataupun muannas. Tapi yang kita confirm yang dibaca itu adalah musanna muannas. Jadi dia macam dapat mandat untuk untuk bagi fi'il tu mesti ikut dia. Macam itulah. Okey, bila dia musanna muannas maka fi'il pun kena muannas. Dia dapat mandat untuk memilih jenis fi'il. Kau mesti muannas, maka dibaca dengan quri'at al-majallatani. Tak boleh baca qura'a, quri'a. Okey. Clear yang ni? Okey. Ada soalan setakat tu clear tak? Ustaz cepat sangat ke? Okey. Okey. Okey, sebenarnya contoh bagi fi'lul mabni lil ma'lum. Kalau contoh untuk kita nak lihat di sini jamak muzakkar salim, yang mana contoh nazara at-talibu al-muallimina. Nazara at-talibu al-muallimina, ayat asalnya lah, ibarat asal. Okey, di mana ada fa'il di situ, ada fa'il. Okey, di mana fa'il ni sekarang ni maf'ulun bih kita push dia disebab jadi naib fa'il, sebab naib fa'il ni tak tahu, tak ada. Okey, fa'il ghair ma'lum. Al-fa'il ghair ma'lum. Mana fa'il tidak diketahui. Oh sorry, di sini ada kesilapan pada perkataan fi'il tersebut. Sorry saya betulkan. Okey. Jadi nuzira. Okey. Baik, kita balik kepada yang tadi. Ada sikit kesilapan. Nuzira. Jadi yang kedua ni tidak diketahui fa'ilnya. Al-fa'il ghair ma'lum dan fi'il mesti tulis dalam bentuk mufrad, yang mana okey, al-muallimuna yang asalnya adalah maf'ulun bih dia menjadi naib fa'il marfu' bil waw. Okey, mana guru-guru dilihat. Guru-guru dilihat. Baik, yang seterusnya bagi contoh jamak muannas salim. Contoh yatbakhu al-abu al-makulati. Bapa masak makanan. Jadi bukan satu benda yang janggal lah kalau bapa nak masak kan. Okey, bapa masak makanan. Jadi di sini perkataan makanan ini sekarang ni dia adalah maf'ulun bih. Tak ada masalah. Sebab apa dia maf'ulun bih? Sebab ada fa'il. Al-fa'il maklum. Al-fa'il maklum. Tetapi kalau jumlah dia dalam bentuk al-fa'il ghair ma'lum, kalau fa'il dia tidak diketahui, maka jumlah tadi, okey, perkataan makulat tadi, ya, dia telah menjadi naib fa'il. Jadi naib fa'il marfu' bin dhammah. Okey, naib fa'il marfu' bin dhammah. Okey, dan fi'il mesti ikut jentina naib fa'il. Kalau naib fa'il ni jamak muannas salim, maka fi'il pun kena muannas. Kena muannas. Jadi ini yang ditekankan asal cerita pasal naib fa'il lah. Okey. Contoh lagi untuk zu. Zu minal asma'il khamsah. Contoh ayat yu'aliju tabibu. Yu'aliju tabibu za maradin. Yu'aliju tabibu za maradin. Okey. Doktor sedang merawat za marad, bermaksud orang yang ada penyakit. Jadi za ni sekarang ni dia adalah maf'ulun bih. Doktor merawat orang yang ada penyakit. Okey, sekarang ni kalau jumlah yang pertama ni al-fa'il maklum. Kita tahu siapa yang merawat, iaitu doktor, at-tabib.
الطبيب ولكن في العبارة الثانية تعالج ذو مرض dirawat zu maradin. Orang yang ada penyakit. Tak tahu siapa yang rawat. Al-fa'il ghair ma'lum. Fa'il dia ghair ma'lum. Tak tahu siapa rawat. Doktor ke, tabib ke, bomo ke. Okey. Tak tahu siapa yang rawat. Jadi di sini asalnya jika dibaca dengan penggunaan fi'il mabni lil majhul, jika digunakan fi'il mabni lil majhul, maka itu menunjukkan perkataan selepasnya adalah naib fa'il. Okey, sekiranya fi'il tersebut dibaca ataupun kita guna mabni lil ma'lum, maka perkataan selepasnya adalah fa'il. Tapi sekiranya fi'il tersebut mabni lil majhul, maka perkataan selepasnya itu adalah naib fa'il. Jadi kita i'rab naib fa'il marfu' bil waw. Limaza? Lianna al-kalimah zu min asma'il khamsah. Okey. Jadi ini bergantung kepada maksud ayat tadi. Okey. Di sini masih lagi ada kesilapan itu. Sorry Ustaz, betulkan balik. Sorry. Okey. Jadi zu ni ialah mufrad muzakkar. Bila mufrad muzakkar maka mestilah fi'il pun muzakkar. Jadi dibaca yu'alaju. Okey. Yu'alaju. Sorry ada beberapa sikit silapan dalam penyampaian ni, nota ni. Okey, sorry. Yu'alaju zu maradin. Okey, yu'alaju zu maradin. Jadi itu sebab sikit tentang naib fa'il. Baik, sekarang kita lihatlah latihan seperti biasa. Okey, latihan untuk kamu cuba jawab bahagian i'rab, contoh soalan i'rab. Okey, contoh soalan i'rab. Jadi kita dapat tahu di sini ini fa'il ke ini naib fa'il. Kamu boleh beza tak? Ini fa'il ataupun naib fa'il. Kerana perkataan tersebut fa'il dan naib fa'il berada selepas fi'il. Tidak? Fa'il dan naib fa'il, kedua-dua perkataan ini al-kalimatan ba'da fi'li. Tapi kita kena lihat pada nazur ila al-fi'l. Lihat pada fi'il itu. Adakah fi'il itu, kalau ada fi'il itu mabni lil ma'lum, maka perkataan selepasnya adalah fa'il. Tapi kalau fi'il itu adalah mabni lil majhul, maka perkataan selepasnya adalah naib fa'il. Naib fa'il. Baik, cuba jawab soalan yang dipaparkan ini. Mudah-mudahan kamu dapat apa yang cuba disampaikan pada malam ni. Kita bagi masa dalam tempoh seminit sahaja untuk jawab 4 soalan ni. InsyaAllah mudah-mudahan pelajar yang cuba jawab ni Allah Ta'ala bagi kemudahan kepadanya pada hari peperiksaan nanti insyaAllah. Cuba silakan. Baik, habis lagi. Baik, pelajar habis lagi. Khalas, alhamdulillah, khalas. Okey, yushrabu al-halib
sihatil jismi. Kita tahu yushrab ni minum. Halib apa halib? Apa makna halib? Susu. Bagus, mumtaz. Susu. Okey, li sihatil jismi. Okey, agak-agak yang selepas fi'il ni naib fa'il ataupun fa'il. Jadi disebabkan sudah tentulah kita tahu kan ini adalah naib fa'il sebab sekarang ni kita tengah bincang naib fa'il, betul tak? Tapi macam itulah kalau secara umumnya kalau kita tengok selepas fi'il ni tiba-tiba minum susu. Minum susu, maka sudah tentulah ini adalah naib fa'il. Mana boleh susu tu pula nak jadi fa'il, betul tak? Okey. Jadi bagaimana kita nak i'rab? Silakan. Al-halibu Naibu fa'il marfu' bi dhammah. mumtaz. Naibul fa'il marfu' bin dhammah. Jadi bagus. Ustaz cuba tengok sini sama ada dia keliru ke tak? Keliru tang mana? Letak ni al-ya. Takut nanti dia ingat naibul fa'il marfu' bil ya. Nampak tak? Hati-hati dengan soalan exam ni memang macam tu. Dia suka nak bagi trik dia. Baik, hati-hati. Bagus. Jawapan dia tepat. Bagus, mantap. Baik, ini adalah naib fa'il marfu' bi dhammah. Baik, cuba soalan yang kedua, tu'allaqu suratani alal jidari. Baik, cuba jawab silakan. As-suratani. Silakan. Naibu fa'il bi dhammah. Naib fa'il marfu' bi dhammah. Boleh jadi. Naib fa'il marfu' bi dhammah. Silap. Naib fa'il marfu' bil alif. Sebab apa? Limadha bil alif? Li'anna hadhil kalimah musanna mu'annas. Musanna mu'annas. Naib fa'il marfu' bil alif. Naib fa'il marfu' bil alif. Limadha? Hadhil kalimah li musanna mu'annas. Okey, baik, bagus. Yang cuba tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, salah tak ada masalah. Bagus. Berani. Itu yang Ustaz nak. Yang ketiga, yuhtaramu zu ilmin fi madrasatihi. Silakan. Zu. Naibu fa'il marfu' bil waw. Masya-Allah, itulah naib fa'il marfu' bil waw. Limadha bil waw? Li'anna hadhil kalimah zu. Zu min al-asma'il khamsah. Wal akhir tuqra'ul ma'lumat fil jarida. Itu naib fa'il marfu' bin dhammah. Ialah sekali bagilah ustaz pula jawab, iaitu naib fa'il marfu' bin dhammah. Okey, ini latihan. Sudah tentulah dia naib fa'il. Sudah tentu dia adalah naib fa'il. Semua adalah fa'il, cuma alamat yang nak tengok kamu boleh jawab dengan betul apa tak. Dan ustaz ada satu lagi latihan. Boleh tak kalau nak try lagi 4 soalan? Boleh tak? Dalam masa lebih kurang kita ada lagi 7 minit. Boleh tak? 4 soalan. Boleh. Boleh, baik, bagus. Ini ustaz campur nak tengok kamu boleh beza tak. Baik. Soalan ni ada dalam quizzes. Ustaz dah buat quizzes. Okey, dalam quizzes tapi nampak tak lagi. Tak payahlah kot nak buka quizzes. Okey. Tak payah lah. Kita cuba kat sini dah. Baik. Soalan 1, 2, 3, 4. 4 soalan. Baik, cuba jawab 4 soalan ni dalam masa fikir, dalam masa 2 minit kot. 2 minit agak lama. Pada yang cerdik ni macam hampa ni, sabar sampai pukul 10 ni, start je. Okey, dalam masa seminit. Cuba dalam masa seminit, cuba i'rab. Soalan ni merangkumi 4 tajuk yang kita belajar pada malam ni. Baik, silakan dalam masa seminit. Okey, siapa jawab? Masya Allah. Allah Ta'ala maha melihat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kemudahan kepadanya. Okey, kemudahan padanya. Okey, Allah Ta'ala bagi buka hati perut dia pada hari peperiksaan nanti menjawab soalan dengan baik. Siapa boleh jawab semua memang bagus. Memang dia faham apa yang kita cuba sampaikan pada malam ni. Kita tengok. Ini
penilaian kendiri lah. Masuk dalam penilaian kendiri lah. Okay. Nilai diri sendiri, muhasabah di akhir. Kita dapat ataupun tidak pada malam ini. Okay. Mudah-mudahan kamu dapat, saya doakan kamu dapat apa yang cuba disampaikan pada malam ini. Cuba lagi. Okey, انتهيتم؟ نعم. خلاص انتهيتم؟ خلاص. خلاص. Oh, dia bilang sekolah mana ni hebat ni? Sekolah mana ni hebat ni? Lepas ni tak ada masalah lah untuk Arab. Okey, yang pertama, wa'ribul kalimatil lati tahtaha khat. Okey, i'raban taman. Soal awal al-aba'u fil buyuti nasyituna. Baik, silakan siapa nak jawab? خبر مرفوع بالواو. Khobar marfu' bil Khabar marfu' bil waw. Lagi jawapan lain? Siapa nak cuba? Ada kan? Sebab ini adalah, macam mana kita tahu dia adalah khabar? Sebab ini adalah jumlah ismiyah. Ini adalah jumlah ismiyah. Kemudian dia adalah pelengkap kepada ibarah tadi. Maka dia adalah khabar marfu' bil waw. Limadha bil waw? Li'anna hadhihi kalimah jama' muzakkar salim. Bagus. Yang pertama. Yang kedua. Tusraqul amwal minal bank. Al-amwal. Kaifa al-ijabah? نائب فاعل مرفوع بالالف. Naibul fa'il marfu' bidomah. Okey, jawapan yang pertama. Ada lagi siapa yang cuba nak jawab? So, terima lagi. Semua muafiq? Semua kita setuju dengan jawapan tersebut? Ya. Ya, makna dia semua sepakat. Ini adalah naibul fa'il marfu' bi dhammah. Naibul fa'il marfu' bi dhammah. Apa makna tusraq? Tusraq makna apa? mencuri. Curi kan? Amwal, harta. Mana di sini selepas fa'il tiba-tiba masuk harta. Di situ kita faham. Mana fa'il takkan harta ni dia boleh buat. Okey. Di situ kita faham ini adalah naib fa'il mumtaz. Kemudian yang ketiga, mudirul syarkati muhtaramun fi qaryatih. Okey, al-ijabah. Man yurid, silakan. Mubtada marfu' bidomah. Tidak marfu'. Mudah saja. Kaedah dia ialah ini adalah jumlah apa? Ismiyah ke fi'liyah? Ismiyah kan? Ismiyah. Depan ayat. Maka itu adalah mubtada marfu' bi dhammah. Jangan keliru, nampak cuba Ustaz buat sini ya. Tengok. Nanti ada tak yang jawab mubtada marfu' bil ya. Mana kalau dia buat marfu' bil ya, makna pelajaran ni dia memang tak hafal lah jadual tadi. Ya tidak ada dalam alamat alamatul raf'i. Okey, yang terakhir malam ni. Okey. Tunaqishu at-tilmizatan ad-darsa fil maktabah. Silakan jawapan. Naibu fa'il marfu' bil alif. Fa'il marfu' bil alif. Fa'il marfu' bil alif. فاعل مرفوع بالالف. Nampak ada macam-macam jawapan. Okey. Baik. Kita lihat jawapan yang betul apa? Ma makna tunaqishu? Munaqashah. Berbincang. Masya Allah, di sekolah mana ni? Berbincang. Discuss. At-tilmizatani. Dua orang pelajar. Nampak? Maka di sini adalah fa'il. Okay? Fa'il marfu' bil alif. Sebab ini adalah fa'il. Okay? Ini maf'ulun bih. Okey, darsa maf'ul bih. Nanti pandai insya-Allah kelas kita ada masa. Waktu yang panjang kita akan bincang pula tentang maf'ulun bih. Okey. Nampak? Boleh pergi lagi tak? Lagi seminit pukul 10. Boleh tak? Cukuplah setakat tu noh.
Okay, syukran ala istima'ikum wa musyarakatikum. Okay, Ustaz minta maaf kalau ada kesalahan tutur bahasa dalam pembentangan tadi pengajaran kita. Okay, pada malam ini minta maaf banyak-banyak lah. Mudah-mudahan kamu berjaya dalam exam, okay, dalam peperiksaan yang tak lambat lah. Mudah-mudahan saya doakan kamu berjaya. Dan begitu jugalah kamu tolong doakan kesihatan Ustaz bila kita berjumpa lagi pada kelas akan datang insya-Allah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Syukran ya Ustaz. Terima. Minta kali. Syukran ya Ustaz.